akan belajar, kita akan buat revision untuk tajuk tingkatan 1 matematik. Oke? Teks sekarang. Oke. So, sebelum kita start, kami just mau inform lah, mungkin ada yang baru masuk tengok live ni. Kami dekat TANS, kami ada buka kelas online, sepanjang tempoh PKP ni. Mungkin Form 5 kan sekarang dalam masa 2 minggu lagi sekolah akan dibuka. So untuk student-student yang lain, sampai bila kamu mau tunggu? Sampai bila kamu mau tidak belajar? Takkan sepanjang tempoh PKP ni, sepanjang tu lah kamu dah buka buku kan. So cepat-cepat join kami. Join kelas kami. Kami ada bagi 2 jenis kelas. Yang first, kami ada kelas grup. Kelas grup tu belajar beramai-ramai lah. Bukan satu orang student jadi ramai. Lepas tu kami juga ada buka kelas private. Private ni dia special sikit. Sebab apa? Sebab dia belajar macam one on one lah. Kira macam tutor tu dengan student tu sahaja. 2 orang tu saja. Jadi kalau kau sebagai student, kau boleh request kau mau subjek, kau mau belajar tajuk apa. No problem, no hal. Kau mau buat homework yang kena bagi di sekolah, boleh. Tutor akan guide kamu, siapkan homework kamu. Tolong guide, bukan tolong siapkan. Kami akan guide kamu buat homework yang, yalah kadang ada kena bagi homework dekat sekolah kan. So itu untuk kelas private. Private dia special sikit. Jadi kalau siapa-siapa yang ada berminat, boleh bagi tahu lah parents kamu mau join kelas tuition kami. Ataupun kalau ada parents yang tengok ni, bolehlah cepat-cepat daftarkan anak kamu. Ataupun kalau mau tanya-tanya kah dulu, mau tanya harga, mau tanya masa kelas, boleh WhatsApp kami, ini ada number. Ataupun boleh juga PM kami dekat Facebook saja. Selain itu kami juga ada pelbagai video yang sangat bermanfaat di page kami ada. Kami ada matematik dari Form 1 sampai Form 5 semua ada. Mau BM ada, BI ada. Mau apa lagi? Admaths ada, jangan risau. Kamu boleh scroll dekat kami punya FB page. Sana sangat banyak video. Selain tu, kami juga ada YouTube channel. Kamu boleh search Tutor A+ New Zealand. Kamu subscribe free je tu. Free subscribe. Kamu tekan subscribe tu, dia free. Jangan risau, tak bayar. So, siapa yang baru masuk, tag kawan kamu, suruh join live hari ini. 15 minit sahaja, sekejap sahaja. Sekejap je. Kalau siapa yang belum buka buku tu hari ni, inilah masanya. Kamu tengok je live ni pun juga. So hari ni kita boleh mula lah. Siapa yang baru masuk, saya Tutor Farah. Mungkin ada yang baru nampak, saya live. Tak lama sudah saya nak live. So saya Tutor Farah, boleh panggil kakak. Student selalu saya panggil saya kakak lah. So kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Faktor dan gandaan ini bab tingkatan 1, bab 2. So student PT3, please take note pasal tajuk ni. Mungkin ada yang sudah lupa, boleh refresh balik. Ini tingkatan 1 punya bapa. So soalan first. Senaraikan faktor sepunya bagi. Dia ada bagi 10 dengan 15. Dia suruh senaraikan faktor sepunya. Faktor sepunya. So kamu perlu listkan dahulu. Apa yang kamu perlu listkan? Kamu listkan number yang boleh dibahagikan dengan nombor ni. Number yang wajib adalah 1. Dan number diri dia sendiri. Ini memang wajib. Number 1 dengan number diri dia sendiri. Faktor sepunya tu number yang kamu boleh bahagikan dengan ni.
Okay, kamu try and error lah. Apa lagi number lain yang kamu boleh bahagi dengan 10? Yang kamu akan dapat nombor bulat. Bila kamu bahagi, kamu akan dapat number bulat. Okay, kamu boleh try and error. Kamu sudah try 1. Okay, try lagi. 10 bahagi dengan 2. Kamu dapat nombor bulat, yaitu 5. So, maksud dari nombor 2 itu adalah faktor sepunya bagi 10. Okay, kamu try lagi nombor 3. Okay, kalau anda tahu, kamu try lagi nombor 3. 10 bahagi 3. Kamu akan dapat number perpuluhan ataupun fraction. So, nombor 3 tu adalah bukan faktor bagi nombor 10. Okay, try lagi 4. 4 pun dapat juga number. Dapat juga perpuluhan. So, 4 pun bukan. Jadi, try lagi 5. 10 bahagi 5. Dapat 2. Jadi, bermaksud 5 tu dah faktor sepunya bagi 10. Okay. Try lagi 6. 6 pun dah dapat. 7 pun dah dapat. 8 pun dah dapat. 9 pun dah dapat. 10 sudahlah. Jadi bila tidak sudah, itu salah. Okay. First, listkan. Senaraikan number yang boleh bahagikan dengan tu. Okay. Lepas tu 15 lagi. Okay. Number wajib tadi apa? 1 dengan nombor diri dia sendiri. Iaitu 15. Okay. Baru try lah. Try nombor 2. 15 bahagi 2. 15 bahagi 2 dapat perpuluhan. So 2 bukan faktor sepunya bagi 15. Okay, try lagi 3. 15 bahagi 3. Terus dapat 5. 5 tu adalah number bulat. Jadi 3 tu adalah faktor sepunya bagi 15. Okay, kamu try and error. Kalau tidak familiar dengan number 15 ni, kamu try and error. Nombor 4. Okay, nombor 4 pun dah dapat. Try lagi nombor 5. 15 bahagi 5, kamu akan dapat 3. Kalau kamu familiar dengan sifir 5, kamu akan jumpa ni 10, 15. So, 5 tu adalah faktor sepunya bagi 15. Try lagi nombor lain. Paling maksimum 15 lah. Jadi, kamu akan dapat 4 nih. 1, 15, 3 dengan 5. Okay, tidak sudah number lain kan? Bila tidak sudah number lain, itu je lah. Okay, jadi kamu tengok antara dua nih. Antara dua ni mana yang overlap, mana yang sama. Kita ada nombor 1. Lepas tu kita ada nombor 5. Jadi faktor sepunya dia, jadi kamu buat kesimpulan. Faktor sepunya 1, 5. Siap. Okay, dapat 1 atau 2 markah. Okay, kita try lagi soalan B. Okay, so bentuk dia sama juga, okay. Cara dia tetap sama. Kita senaraikan dahulu. 14, 28. Okay, number wajib 1 dengan 14. Okay, nombor-nombor wajib. Nombor 1 dengan nombor diri dia sendiri, iaitu 14. Okay, lepas tu try and error. 14 bahagi 2. Akan dapat 7. Dapat nombor bulat. So, 2 adalah faktor bagi 14. Okay, apa lagi? 3 tak boleh. 4 pun tak boleh. 14 bagi 4, no, tak boleh. 5 pun tidak boleh. 6 pun tidak boleh. 7. Okey, kalau kamu perasan dekat sifir 7 dia ada 14 kan? Jadi kamu boleh bahagi dengan 14. 14 bagi 7 akan dapat 2. So bermakna 7 tu adalah dia punya faktor bagi 14. Okey, rasanya itu je. 1, 14, 2, 7. Adakah lagi? Kita cari lagi 8 dah boleh, 9, 10, 11, 12, 13. Dah boleh sudah. Okay, kalau tidak sudah move on. Yes, Amberly, nice. 7. Okay, 28. Okay, 28. Macam biasa, 1 dengan 28. Wajib. Nombor 1 dan nombor dia sendiri. Nombor diri dia sendiri. Okay, nice, Amberly. Okay.
Lepas tu try lagi sifir 2. 28 bahagi 2 akan dapat 14. It means 14 tu adalah faktor bagi 28. Okay, lagi. Apa lagi? 14. 2. Okay, try lagi 3 dah dapat 4, dapatkah? 28 bagi 4 dapat. Okay, jadi bermakna 4 tu adalah faktor bagi 28. Sebab kamu boleh bahagi 28 bagi 4 akan dapat 7. So 4 tu adalah faktor sepunya bagi 28. Okay, cari lagi. Jangan stop sana, cari lagi. 5 pun tak boleh, 6 pun tak boleh, 7. Okay, 28 bagi 7 akan dapat 4. So 7 adalah faktor sepunya bagi 28. Okay, cari lagi. Sampai habis, sampai tidak sudah. Selain 7 apa lagi kamu rasa? Apa lagi? Selain 7 apa lagi? Kita sudah ada 1, 28, 2, 4 dengan 7. Apa lagi nombor yang boleh bahagi dengan 28? Yang bila jawapan dia nanti, kamu akan dapat number bulat. Selain itu, apa lagi kamu rasa? Kita boleh bahagi dengan 14. Okay, 2 sudah tadi ada sudah. 2 sudah ada tadi. Ini 1, 28, 2, 4, 7. Apa lagi number? Okay, kita boleh bahagi dengan 14. Tes 28 bagi 14. 28 bagi 14 kamu akan dapat nombor 2. Dia dapat nombor bulat. So 14 itu adalah faktor bagi 28. Senang ya, asal dia bilang faktor sepunya, kamu try and error bahagi. Okay, tapi jangan ambil terlampau masa yang banyak. Kamu pandai-pandai lah kamu bahagikan. Okay, jadi sini sudah, bila tidak sudah number yang kamu boleh bahagi, kamu ceklah macam yang dekat sini. Apa yang sama, apa yang overlap. Kamu ada 1. Lepas tu 14, sini ada, sini pun ada. So 14. Sini pun ada 2, di sini pun ada 2. So 2 pun. Okay, jadi apa-apa yang overlap. Yes, 14. Nice, Emily. Good. Jadi, bila tidak sudah, kamu bulatkan apa yang overlap. Yang dua-dua atas bawah ada. Okay, jadi faktor sepunya sama dengan 1, 14, 2, 7. Okay, dia nak kisah mau susun macam mana. Yang penting kamu listkan semua tu ada. Okay, jadi dia 1, 14, 2 dengan 7. Itu je lah untuk faktor sepunya. Okay, ini cara untuk cari faktor sepunya. Dia mesti sama. Okay, lepas tu kita move on. Soalan kedua. Cari faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar. Yaitu FSTB. Dia punya short form. Okay, masih ingat kah? Macam mana mau buat FSTB? Macam mana mau buat FSTB? Okay, kita boleh buat macam ni. Kalau masih ingat, kita mesti buat yang apa tuh? Yang kotak tuh. Ini FSTB ya, cara buat faktor sepunya terbesar. Okay, dia ada 2 tuh, yang faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya kecil. Dia lebih kurang, tapi dia ada dekat gandaan sepunya terkecil tuh dia ada step tambahan. Okay, kalau dekat sini, okay, 36, 68, ini 3. Okay, lepas tu kita cari satu nombor perdana yang boleh dibahagi dengan 2 nih. Okay, yang boleh dibahagi dengan 2 nih. Jadi kalau tidak tahu macam mana mau start, kamu tidak tahu mau mula dengan nomor apa, coba kamu try dengan nomor 2. Okay, try dengan nomor 2. Pastikan nomor 2 tu boleh dibahagi dengan kedua-dua nih.
Nggak boleh satu enggak. Dia mesti dua-dua tuh. Oke, jadi 36 bahagi 2 dapat nomor bulat, 68 bagi 2 pun dapat nomor bulat. So, kamu boleh ambil 2. Jadi kamu bahagilah 36 bahagi 2 dapat 18. Oke, kalau kamu udah tahu macam nombor apa yang mau start, kamu try aja nomor 2. Tapi pastikan boleh dibahagi lah. Oke, pastikan boleh dibahagi, jangan main ambil aja nomor 2 tuh. Kamu cek dulu. Pas itu 68 bahagi 2 akan dapat 34. Oke, try lagi. Kalau masih boleh guna nomor 2. Boleh. Oh, oke Kak. Oke, kita kasih besar dulu. Oke, kasih besar sudah. Sini tadi 18. 68 bahagi 2 akan dapat 34. Oke. Kalau number tuh oke, sorry. Oke, sudah saya try kasih besar macam ni. Oke. Nah, oke, 18 dengan 34. Oke, try lagi sifir 2. Kalau masih boleh bahagi, kamu proceed ya dengan dengan nomor 2. Nah, masih boleh. So, kamu proceed dengan nomor 2. Oke, jadi 18 2. Nah, ini tekan calculate lah. Ini should be no problem lah. Dapat 9. 9. Lepas tu 34 bahagi dengan 2 akan dapat 17. Oke, lepas tu bahagi lagi. Kamu berhenti sampai tidak boleh, sudah bahagi. Keep on bahagi sampai dia tidak boleh. Oke, lepas tu kita try lagi sifir 2 kalau masih boleh. 9 bahagi 2. 9 bahagi 2 dapat 4.5. So, kita try nomor perdana nomor 3 lagi. Nomor 3, 9 bahagi 3 akan dapat 3. Oke, 9 boleh bahagi dengan 3, tapi 17 boleh kah? 17 bahagi 3 dapat perpuluhan. So, 3 kita tidak boleh guna. Oke, cari number yang boleh dibahagi dengan dua-dua ni. Ada lagi? Adalah tidak? Oke, dia tidak sudah. Memang tidak boleh sudah bahagi dengan number. Oke, kalau yang nomor 3 tadi, dia just boleh dibahagi dengan nomor 9. 17 tidak dapat. So, kamu tidak boleh ambil nomor 3, dia invalid. Jadi, bila tiada sudah yang kamu boleh bahagi. Nah, itu je lah. Oke, tapi jangan stop sampai sini. Buat dia punya, tuh. FSTB equal to, ini darab dengan ni. Semua yang dekat sini, nomor yang dekat tepi itu kamu darab semua. Panjang mana pun, kamu darab aja semua. Memang itulah cara dia. Jadi kalau macam case ni pendek je lah. So, oke lah. Oke, jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Siap? Oke? Bila tidak boleh, bila tidak boleh, sudah dibahagi dengan number. Nah, sampai situ je lah. Yes, nice. Seperti Dasman normal ni. Nice. Oke, betul. Oke, kita try lagi soalan B. Oke, B dia ada 3 number, tapi cara dia tetap sama. Dia tidak beza pun 2 number kah, 3 number kah, 4 number kah. Dia tidak cara lain. Memang begini juga cara dia. Oke? Jadi kita start lagi. Oke, 16 40 dengan 72. Oke, kalau ndak tahu nomor apa, mau start nomor apa, blank, ndak tahu, try nomor 2, try aja nomor 2. Oke, try saja nomor 2. Jadi kita try, kalau 2 tuh boleh dibahagi dengan 3 nih, nah ambillah nomor 2. Tapi cek dulu lah, kalau boleh, kalau semua dapat jawaban dan nombor bulat, kamu boleh. Jadi untuk nomor ni boleh, so kamu ambil aja nomor 2. Dibahagi lagi.
bahagi lah macam biasa. 16 bahagi 2, 40 bahagi 2, 72 bahagi 2. Semua bahagi. 16 bahagi 2 akan dapat 8. Lepas tu 40 bahagi dengan 2 akan dapat 20. 72 bahagi 2. Ini tekan kalkulator je, jangan risau. Dapat 36. Cek lagi nombor 2. Masihkah boleh dibahagi dengan ni? 33 ni masihkah? Nombor 2 masihkah boleh bahagi? Kita masihkah boleh guna nombor 2 tu untuk 33 number? Dia boleh. So kita stay je dengan nombor 2 tu. Kita stay je dengan nombor 2. So dia masih boleh dibahagi dengan ketiga-tiga number tu. Okay? So bahagilah macam biasa. 8 bahagi 2 akan dapat 4. 20 bahagi 2 akan dapat 10. 36 bahagi 2 akan dapat 18. Bahagi je sampai dia tak boleh sudah. Sampai dia tidak boleh. Jadi cek lagi nih. Cek lagi nombor 2. Masih lagi kah boleh guna? Yes, masih. Masih boleh guna. Guna je, jangan risau. Bahagi lagi. 4 bahagi 2 akan dapat 2. 10 bahagi 2 akan dapat 5. 18 bahagi 2 akan dapat 9. Okey, 259. Nombor apa yang boleh bahagi? 259. Nombor apa? Nombor apa yang boleh dibahagi dengan tiga-tiga nombor ni? Cuba komen. Cuba teka apa nombor. Masihkah? Ada lagi kah nombor yang boleh dibahagi dengan 259? Dia ini 2-nya kalau salah nampak. 259. Dia tiada sudah nombor yang boleh dibahagi dengan 33 ni. Dia mesti number tu boleh mesti 33, tak boleh satu ni je. Tak boleh 2 je, mesti 33. So bila tiada sampai situ je lah. Jadi number yang dekat sini kamu darab. FSTB equal to 2 darab 2 darab 2. Dapatlah 8. Itu FSTB. Yeay. Memang dah boleh sudah bagi. Soalan paling last. Ini nampak panjang-panjang terus panik. Kan? Terus panik nak tahu macam mana mau start. Bila kamu dapat soalan yang ayatnya. Ini soalan lebih kurang macam soalan kebat lah. Sebab dia bagi dalam bentuk ayat. Dia tidak bagi direct question. Kalau macam ni, soalan dengan 2 ni, dia direct bagi tahu apa yang dia suruh kamu cari. Cari faktor sepunya. Ini cari faktor sepunya. Ayat ni dia tahu. Dia tidak akan suruh kamu apa? Dia tidak akan direct bagi tahu kamu apa yang kamu perlu kira. Kamu perlu fikir sendiri. Itu soalan kebat lah. Kita baca dulu lah. Sebuah kedai menjual 15 batang sekotak dan 20 biji gula-gula. 15 batang pensel. Tertinggal. Sini ada pensel. Satu perkataan. Sebuah Jessie ingin membungkus pensel dan gula-gula dalam kuantiti yang sama. Berapa gula-gula yang minimum perlu dibeli? Bila dapat ayat macam ni, perlu tahu apa kata keywords, dia punya kata kunci. Kata kunci yang menentukan apa yang kamu perlu buat. Di sini dia ada sebut perkataan
minimum. Kalau yang dekat kelas dulu, kelas kakak dulu, kakak dah sebut pasal minimumnya. Perkataan minimum ataupun paling kecil, paling sedikit. Oke, asal ada perkataan kalian tu, dah terang kah? Oke, kakak kasih baca. Sebuah kedai menjual 15 batang pensel. Oke, 15 batang pensel sekotak dan 20 biji gula-gula sebungkus. Oke, Jessie ingin membungkus pensel dan gula-gula dalam kuantiti yang sama. Berapakah bilangan bungkusan gula-gula yang minimum beli? Yes. Good job, Emily. Good job. Kau masih ingat kan? Kakak dulu ajar kau bilang kalau minimum, oke, dah semestinya minimum, paling sedikit, paling kecil. Dia confirm GSTK. Oke, kalau jumpa perkataan ini kita mesti buat GSTK. Walaupun gandaan sepunya terkecil. Dia sama juga. Kalau dia maksimum. Oke, kalau ini minimum kan? Oke, ini kalau maksimum. Maksimum paling banyak, paling tinggi itu adalah FSTB. Oke, itu FSTB. Kalau 3 keywordsnya maksimum, paling banyak, paling tinggi. Oke, itu adalah keywords untuk FSTB. Oke, tapi kalau minimum, oke, ingat ya 3 tuh, minimum, paling kecil, paling sedikit. Dia confirm. Oke, GSTK. So, kita buatlah GSTK. Masih ingat gak macam mana membuat? Oke, dia tanya berapakah bilangan bungkusan gula-gula minimum. Bungkusan gula-gula. Berapakah bilangan bungkusan gula-gula yang minimum perlu dibeli? Oke, first kita buat GSTK dulu. Oke, dia lebih kurang sama macam FSTB. Tapi kalau GSTK kita buat sampai jawapan akhir dia jadi 1. Oke. Dia FSTB dengan GSTK paling dia lebih kurang sama. Itu aja beza dia. Beza dia kita buat sampai yang jawapan akhir tu semua jadi 1, 1, 1. Oke, bila semua jadi 1 bermakna dia habis sudah. Selesai sudah. Habis sudah sampai sana. Oke? So, kita buatlah GSTK. Oke, pilih satu number. Number perdana apa yang boleh dibahagi dengan 15 dengan 20? Bila kamu dapat nomor 15 dengan nomor 20, sifir apa yang kamu teringat di kepala kamu bila kamu nampak nomor 15 dengan 20? Apa? Sifir apa yang kamu terlintas di pikiran kamu? 15 dengan 20 apa? Sifir apa? Sifir 5. Oke? Sifir 5. Nampak jadi 15, 20, terus nomor 5 terlintas. Jadi kamu boleh guna nomor 5. Pastikan nomor perdana. Oke, lepas tu bahagilah. Bahagi macam biasa. Bahagi macam biasa, 15 bahagi 5. 15 bahagi 5 akan dapat 3. Lepas tu 20 bahagi 5 akan dapat 4. Oke. Kalau GSTK gandaan sepunya terkecil, dia tidak kisah. Yang penting jawapan akhir dia tu demo 1 juga. Oke? Jadi kalau ni 3 dengan 4, dia tidak number yang boleh bahagi dengan dua-dua ni. So kita jadikan 3 ni, jadikan dia 1. Oke, bila kita bahagi nanti kita mesti dapat 1. So 3 ni kita perlu bahagi dengan 3. Oke, bila tidak sudah number yang boleh dibahagi dengan 2, dibahagi dengan kedua-dua number tu, kamu jadikan number tu 1. Bila jawapan akhir dia nanti jadi 1. Maksud kakak macam ni. 3 bahagi 3 akan dapat 1 kan? Jadi 4 bahagi 3 dia tidak dapat. Oke, bila 4 bahagi 3 kamu akan dapat perpuluhan. So 4 bahagi 4, 3 tidak dapat, kamu salin sekejap balik.
salin jam 4 tuh. Sampai dia ndak boleh. Sebab 4 bagi 3 tuh kamu ndak boleh bahagi kan. 4 bagi 3 kamu kan dapat number perpuluhan. So, kasih salin jak balik nomor 4 tuh. Salin jak. Oke, kan tadi kita punya objektif adalah buat sampai nomor di bawah ini semua jadi 1. Itu objektif kita, sampai semua tuh jadi 1. Itu memang JSTK punya cara. Oke, lepas tuh ini sudah jadi 1. Yang ini lagi 4 bahagi berapa yang akan dapat 1? 4 bahagi 4. Oke, 4 bahagi 4. Yang ini kamu ndak pakai kisah sudah, sebab dia sudah jadi 1. Kamu ndak pakai kisah. Jadi kita salin ndak balik. Oke, yang ini yang kita mau kisah sekarang. 4 bahagi 4 akan dapat. So, bila dia punya sampai akhir dia tuh semua sudah sampai 1. Habislah sudah. Oke, selagi dia ndak semua tuh jadi 1, dia belum habis. Nyata, kalau FSTP kita stop aja sebab ndak boleh bahagi sudah. Kalau GSTK kita mesti keep on bahagi